Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk anda yang bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, saudara Zamari LC, saudara Pak Chu, saudara Azli Lee. Dekat TikTok ada use motosikal katanya. Hajah comel-comel, saudara Puan Hasanah, saudara Azizi Puan Hasnah, saudara Aziz Muhammad, saudara Joka Karim, Osman Abdullah. Begitu juga dengan bakal jenazah Wes Mangan, Wes, Rosli Le, Mustafa Elias, Syah Ibrahim. Terima kasih. Sabah malam bersama dengan saya, Eding di TikTok. Saudara Madam K, Nazar K, saudara Ismail Jais, Adi Warna, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang di Instagram. Saudara Johasri, Bai Cik Fada, Nur Azilah, begitu juga dengan saudara Hasan Sharif di TikTok. Saudara Puan Fazliah Awang, saudara Syarani, Salamah, saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan katanya. Saudara Karmin Karman, saudara Azali Kasim, saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan Wan, saudara Puan Mariam Leman, Ejam Sam, saudara Rosmini dari Pontian, Johor. Saudara John Ringo, apa khabar saudara John? Saudara Hajah Ainon, Ali Tambek, saudara Rohatun Syuhud. Begitu juga saudara Abdul Samad Muhammad Dom, saudara Kembara Iman, saudara Hashim Atan, Anan Ahmad, Ramlah Din, Harlina Syarudin. Begitu juga Nan Siji Nual di TikTok, saudara Rosli Mishah, saudara James S. Johari, saudara Mazlan, saudara Wahab Mansur, saudara Mat Nur Khaizi, Puan Nur Azimah Ismail, saudara Ahmad Fauza, saudara Muhammad Syarif, saudara Azrul Jalil, saudara Abdul Rahman. Semoga Allah memberkati usaha kita, saudara. Saudara Zamri Abdullah, saudara Muhammad Syahrim. Tadi ada iklan. Saya tak tahulah, saudara. Saudara Chuah Tek Kong, Adi Yusin, Abu Seman Hashim, Anan Ahmad, Fuad Johari. Rentung Ren katanya. Kentung. Saudara Nuai daripada Meru Kelang. Ya, Saudara Nuai. Saudara M. Zul Musa. Saudara Abi Los. Saudara AFX Tam. Yauman Mon, Yaakob Jamil, Jejak Warisan. Saudara Ismail Manap. Saudara Ros Zaili. Saudara Shidi Rashidi. Saudara Muhammad Johari. Salam sejahtera. Saudara Ismail Manap. Saudara Zulaimi Abdullah. Pak Wan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Kerana malam ni macam-macam cerita ada, saudara. Maklum saja dah baru balik daripada Ibu Pejabat UMNO. Saudara, bagaimanapun seperti biasa, saya harus memulakan pencerahan saya dengan menyatakan, memberi perkabaran tentang kedudukan negara kita berhubung dengan COVID-19. Hari ini, saudara, adalah hari Khamis, tanggal 5 Januari. Jangan lupa, saudara, hari Khamis, malam ni malam Jumaat. Malam seribu rahmat. Kalau boleh malam ini duduk di tikar semayang, lepas mendengar pencerahan saya ni, kita buat tahajud, saudara, kita solat istikharah dan berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar keluarga kita sihat walafiat dan negara kita aman bahagia. Kerana hari ini telah masuk hari yang ke-1023. Sudah 1023 hari negara kita dijengah oleh virus corona. Menurut laporan daripada sahabat kita, Saudara Jamil Idris, bersama dengan Rio, semalam ada sedikit susut. Ada peningkatan, ada naik sikit. Iaitu 433 jangkitan, saudara. Menjadikan jumlah kumulatif 5,27,803 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan terdapat peningkatan di 6 negeri, saudara. Sementara 9 negeri susut. Dan Labuan, Alhamdulillah, Labuan sifar COVID-19. Saudara. Cuma di Selangor, saya lihat bahawa peningkatannya masih ada lagi, tapi angkanya adalah 124 jangkitan. Cuma Selangor je, saudara. Semalam tiada 100, hari ini dah naik balik. Semalam dia kurang, di bawah 100. Hari ini Selangor ada 124 jangkitan. Lain-lain negeri bertahan, tidak mengatasi angka 100. Jadi saya harap, saudara, yang paling penting, kita jagalah keselamatan kita,
jaga kebersihan diri kita, jaga keluarga kita, saudara. Kalau kita berjumpa dengan orang dan sebagainya, jangan lupa pakai pelitup muka dan juga lakukan penjarakan sosial. Ini saudara. Terima kasih saudara Tuan Tengku As. Selamat malam. Terima kasih. Dan selepas saja saya beri pencerahan tentang kedudukan COVID ini, jangan lupa e-commerce saudara. Teman-teman yang punya produk, kalau nak diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar berniaga bakur dan minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa kalau Siti Farehah itu adalah dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara, boleh jadi lauk. Kalau di teman-teman di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan, buah-buahan. Direct tu hantar ke rumah saudara, harganya murah. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Siti Farehah tadi 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, Syauqi 012-357-5703. Dan jangan makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap dimakan, mengasyikkan, harga murah. Pedas, rangup dan manis. Saya boleh sebut benda tu meleleh haliu sikit saudara. Sedap. Baik. Anda boleh hubungi saudara Nizam untuk mendapatkan bekalan popiah sira Lady Maria di talian 019-435-1203. Rasanya pedas, rangup dan manis. Terima kasih kerana memberi saya sedikit kesempatan waktu untuk mewawarkan dalam segmen e-commerce saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini saya bukan ustaz saudara, hanya sekadar membaca kiriman teman-teman yang saya rasa sesuai untuk kita hayati, sesuai untuk kita fikirkan bersama, dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita saudara. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dan mereka tidak akan mensucikan diri mereka. Jadi Abu Muawiyah menyebutkan Allah tidak melihat kepada mereka. Mereka mendapat siksa yang pedih, iaitu orang tua yang berzina, pemimpin yang pendusta dan orang miskin yang sombong. Jadi mereka ini nanti bila akhirat nanti tinggallah. Tidak akan disapu oleh Allah dan mereka hidup dengan penderitaan di akhirat nanti saudara. 3 golongan yang tidak mendapat rahmat Allah itu pada hari akhirat nanti, itu orang tua yang berzina. Saudara, tak sedarkan diri, dah tua-tua pun nak berzina juga. Itu Allah benci dengan sikap sebegitu. Kemudian pemimpin yang berbohong. Sebab itu bila kita menjadi pemimpin, jangan sesekali kita berbohong dengan orang yang kita pimpin. Dan ketiga, orang miskin yang sombong. Sudahlah miskin, sombong pula. Kalau orang kaya, lainlah sikit saja. Dia miskin tapi dia sombong. Jadi sebagai mukmin, kita harus berusaha untuk menjauhi perbuatan zina yang dibenci oleh Allah. Perkara ini akan mendatangkan azab yang teramat perit. Begitu juga sebagai pemimpin, kita harus berusaha agar sentiasa memiliki sifat jujur, amanah dan tidak membohongi orang yang berada di bawah kepimpinan kita. Jangan jadikan jawatan hanya untuk kepentingan diri dan keluarga, sedangkan rakyat hidup menderita. Ini saya berpesan juga supaya pemimpin kita harus menghayati. Kita harus berani menegur. Pulanglah, pemimpin nak marah pun marahlah. Dan kita harus memiliki sifat tawaduk dan merendah diri dengan sentiasa mengharapkan bantuan dan limpah kurnia daripada Allah. Jangan sesekali kita berasa hebat dan berlagak sombong, lebih-lebih lagi kalau kita tidak punya apa-apa. Ini pesanan yang dilafazkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang didengar ataupun kata-kata baginda Rasulullah SAW. Hayatilah saudara. 3 perkara, jangan berzinah bagi orang tua. Yang kedua, jangan jadi pemimpin yang tidak amanah. Dan ketiga, janganlah kita berlagak sombong sedangkan kita ni orang miskin. Memang manusia dilahirkan ke dunia ni semua penuh dengan kemiskinan. Sekaya kamu macam mana pun, kamu masih lagi miskin. Miskin jiwa, miskin harta, dan macam-macam kemiskinan ada. Jadi kita harus bersyukur apa sahaja ujian daripada Allah. Saudara,
Sebagaimana kata mutiara daripada Tan Sri Osu Sukam yang menghantar kiriman pada saya, bersyukurlah dengan rezeki yang kita miliki, meskipun ia sedikit. Bersyukurlah saudara dengan rezeki yang kita miliki walaupun ia sedikit. Andai ia tidak mensyukuri yang sedikit, maka sudah pasti ia tidak akan mampu bersyukur dengan sesuatu yang lebih banyak diperolehi. Jadi kala ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita saudara, dan kita saling tegur menegur, ingat mengingat antara satu sama lain. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya pemimpin membelanjakan wang negara tanpa had, maka dikuatiri negara akan muflis. Itu keadaannya. Kita sebagai rakyat harus mengingatkan kepimpinan kita supaya sentiasa berhati-hati. Tambah-tambah lagi, wang itu adalah milik rakyat, milik khazanah negara yang sepatutnya dibelanjakan mengikut tata kelola, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, hari ini kita masuk hari yang ke-32, saudara. Sudah 32 hari terbentuknya kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Kita buat countdown. Hari ini hari yang ke-32, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri lebih 40 hari. Tetapi kerajaan yang dibentuk dengan barisan kabinetnya sudah pun masuk hari yang ke-32. Saudara, bicara kita malam ini, ke mana kita? Itu soalnya saudara, ke mana kita? Ke mana kita yang nak dibawa oleh pemimpin yang ada hari ini? Namun begitu, kita santun dulu sebelum saya beri pencerahan, pantun Pak Nazil. Jauh beliau dari Perlis menghantar kiriman pada kita. Kata Pak Nazil, beli kailan labu sebiji, ikan talang sepotong kubis. Cukup bulan dapat gaji, bulan menjelang gaji pun habis. Itulah kehidupan kita, warga marahan, rakyat biasa. Cukup bulan dapat gaji, bila menjelangnya habis bulan, maka gaji pun huyup, habis. Saudara. Tambah Pak Nazir lagi, berwarnanya terang, bajunya cantik, menghadiri parti bersama kawan. Hebatnya orang Melayu berpolitik, menubuhkan parti macam cendawan. Jadi Pak Nazir menegur. Sikit-sikit tubuh parti politik. Hebat orang Melayu di politik ni. Sekejap-sekejap tubuh parti baru. Sekejap-sekejap tubuh parti baru. Itulah keadaannya. Tetapi sebelum saya beri pencerahan, saya harus mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, mana-mana channel pun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, setiap culipan dalam mana-mana, sama ada dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, ataupun di TikTok. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan tersebut. Kerana saya tak mampu untuk memantau. Begitu juga dengan kata-kata ataupun tulisan anda yang anda hantar dalam mesej ini, saudara. Kalau boleh, janganlah melanggar arahan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ingat, saudara, matlamat saya pencerahan ini lain tak ada, hanyalah sekadar pencerahan politik. Di samping itu memberikan informasi. Sedikit-sedikit memberi informasi supaya warga kita ada informasinya. Saudara kena ingat, bila saya memberi komen, memberi kupasan dan sebagainya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, itu prinsipnya, saudara. Jangan pula saudara kata bahawa apa yang saya cakap itu betul semua, tidak. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, dan jika anda mau menangani ataupun mau menghantar kiriman, nak menyanggah dan sebagainya, tidak ada masalah. Ya, Saudara Atan Likas, teman saya yang selalu hadir dalam TikToknya, bahawa kita, saudara, bila nak hantar kiriman tu, saya minta lah, sama ada anda berbahas dalam ruangan buku muka ini, saudara, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Itu, saudara. Itu permintaan saya. Saya tak mengizinkan untuk kita menggunakan bahasa-bahasa yang celupar. Baik, saudara. Saya terus memberi informasi terkini penduduk di negeri Terengganu. Sebab di kawasan rumah saya pun nampaknya tadi hujan. Penduduk-penduduk di negeri Terengganu, terutama mereka yang pernah terlibat dalam kejadian banjir
pada pertengahan bulan lalu, Disember 2022, diingatkan agar berwaspada dengan sebarang kemungkinan boleh berlakunya banjir. Berikutan, hujan berterusan dijangka berlaku di negeri tersebut. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada kembali di Terengganu, saudara. Web Malaysia memaklumkan hujan berterusan selama 2 hari bermulai besok 6 bulan hingga 7 Januari membabitkan beberapa daerah di negeri tersebut. Antara daerah yang dilihat ada risiko boleh jadi banjir kerana menerima taburan hujan dalam tempoh tersebut termasuklah kawasan Besut, Stew, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Jadi teman-teman di Kuala Terengganu, tunggu arahan apa-apa yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. Kalau suruh pindah, pindahlah. Kerana Met mengatakan bahawa ini bakal berlaku hujan berterusan. Jadi hujan berterusan yang kita khawatirnya, saudara. Itu mulai besok. Mungkin malam ini, saudara. Jadi menurut kenyataan Met Malaysia, amaran tersebut juga dikhawatiri boleh berlaku di Terengganu dan Kelantan. Jadi amaran hujan berterusan tahap waspada ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda yang menunjukkan hujan dan ribut petir sedang atau dijangka berlaku melebihi pada kadar 6 jam dalam tempoh berkenaan di sesuatu kawasan. Sebelum itu, orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini, saudara, menerusi laman sesawang rasmi, aplikasi mobil My Cuaca serta menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia. Tekan saja situ, maka adalah laporannya, saudara. Jadi harus berhati-hati. Baik, saudara, itu kedudukan ramalan cuaca yang perlu juga kita kena tengok. Berhati-hati, saudara. Sebagaimana saya katakan tadi, saudara, hari ini hari yang ke-32 Kerajaan Perpaduan dan telah pun diwujudkan berhasrat untuk menangani derita rakyat. Sebab itu hari ini tadi untuk pertama kalinya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mengadakan pertemuan dengan sekitar dalam 600 kaki tangan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW pagi tadi di pejabatnya, di mana seramai 600 orang hadir, dan beliau menekankan bahawa kementerian tersebut mahukan pembaharuan islah dalam pengurusan untuk mendepani tahun 2023. Pembaharuan, pengislahan kementerian dan tanggungjawab semua, katanya. Setiap kementerian punya garis panduan dasar dan tradisi mekanisme, itu terutama sekali sistem penyampaian. Jadi kaki tangan sama ada peringkat daerah, di kawasan-kawasan luar bandar, ingat saudara bahawa menteri anda Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi juga selaku Timbalan Perdana Menteri telah pun menzahirkan hasratnya untuk melihat ada pembaharuan dalam Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Marilah kita mengumpul tenaga bersama untuk memajukan warga desa, untuk membangunkan kawasan-kawasan di luar bandar. Kerana menurut Datuk Seri Zahid, pengisahan tersebut adalah penting dalam memastikan setiap program serta pelaksanaannya dapat memberikan impak yang kuat kepada masyarakat. Samping itu, setiap wakil rakyat dan juga kerajaan negeri diingatkan supaya melaksanakan setiap janji-janji yang anda lafazkan sepanjang musim pilihan raya yang lalu. Minta jadi wakil rakyat, rakyat dah bagi anda kuasa dan anda telah pun menjadi ahli parlimen atau ahli dewan negeri di setengah tempat. Jadi laksanakanlah apa yang dijanjikan. Kerana rakyat amat mengharapkan sentuhan daripada setiap pemimpin. Saya juga suka nak mengumumkan bahawa kementerian, di samping saya kritik semalam, tapi hari ini nampak gayanya Kementerian Penerangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di bawah pimpinan Datuk Sharifudin Ayub telah pun mengumumkan bahawa harga runcit maksima bagi minyak masak sawit tulen keemasan yang dalam botol dikekalkan bagi tempoh 8 Januari hingga 7 Februari. Iaitu untuk 1 kilo RM6.90, 2 kilogram dalam botol RM13.30, 3 kilo RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90. Ini harga yang telah ditetapkan oleh kementerian
Dan beliau akan memastikan, kaki tangannya akan memastikan bahawa harga tersebut tidak boleh naik tanpa kelulusan daripada kementerian ataupun pegawai yang menyangkuti soal tersebut. Berhubung dengan minyak masak kampit, ini yang ada bersubsidi apa semua, beliau sedang mengusahakan supaya di setiap daerah, setiap pasar-pasar, bekalan mencukupi. Itu kenyataan daripada menteri. Kita ucapkan terima kasih sebab ini kerajaan mahu menangani derita rakyat, saudara. Cuma saya nak mengingatkan juga bahawa selepas, saya ingat dalam seminggu lalu saya dah mengumumkan bahawa laluan daripada Batang Kali menuju ke Genting Highland, dekat berhampiran dengan Gotoh Jaya, dulu dalam saya ingat seminggu, 2 minggu lepas lah, Kementerian Kerja Raya membuat pengumuman bahawa ia menutup jalan tersebut selama tempoh setahun. Tapi bagaimanapun, saya mendapati bahawa laluan Batang Kali Genting Highland Seksyen 14 di Hulu Selangor yang ditutup sejak 16 Disember lalu, ekoran tragedi tanah runtuh akan dibuka semula pada petang tadi. Tapi dengan kawalan pihak berkuasa. Sebab itu Jabatan Kerja Raya dalam kenyataan hari ini memaklumkan laluan sementara akan dibuka satu lorong saja dan terhad kepada pekerja yang bertugas di kawasan Genting Highland yang mempunyai surat pengesahan majikan selain kenderaan kelas 1 itu motorkar, teksi dan kenderaan pelbagai guna serta kenderaan kelas 6 itu motosikal dan skuter. Jadi menurut JKR, pengguna yang menggunakan laluan tersebut tidak dibenarkan berhenti di kawasan kejadian tanah runtuh. Pengguna hendaklah berhati-hati ketika melalui laluan tersebut. Bila sampai kawasan tersebut, berhati-hati. Tapi tak boleh berhenti, saudara. Dan lori tidak dibenarkan. Kalau ada apa-apa, warga, orang ramai boleh menghubungi JKR Hulu Selangor di talian 03 606 41046 untuk sebarang pertanyaan ataupun sebarang aduan, saudara. Baik, itu kedudukan lestari kehidupan rakyat di Batang Kali. Cuma pekerja-pekerja saja, saudara. Bukannya orang biasa tak boleh lalu, saudara. Kalau lalu kawasan itu kena menunjukkan pas bahawa mereka adalah kaki tangan yang berkhidmat di Genting Highland. Orang biasa tak boleh lalu juga, saudara. Kena lalu ikut jalan Gombak. Itu ketetapan yang dibuat oleh kerajaan atau Kementerian Jabatan Kerja Raya, saudara. Dan hari ini, saudara, sudah 32 hari kerajaan, perpaduan dan sudah masuk 40 hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab itu saya melihat ada tulisan sahabat kita, saudara Adam Malik daripada MyTV Online, dia menulis, katanya sudah 40 hari lebih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sejak November 24. Namun sehingga kini, dia mempersoalkan masih belum ada berita sesiapa pun yang didakwa ataupun akan didakwa atas kes-kes yang popular. Dan tidak diketahui sama ada masih dalam proses menyiasat ataupun belum lagi selesai penyiasatan. Sedangkan ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, waktu pilihan raya yang ke-14 dulu, dalam tempoh 22 bulan, Mahathir tidak pernah melengah-lengahkan masa untuk membina persepsi sehingga kes yang belum ada dalam mahkamah lagi pun kerajaan sudah menggeledah dan merampas harta kediaman mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib dengan gelojoh di bulan Ramadan, katanya. Jadi Dr. Mahathir melakukannya untuk persepsi apa yang difitnah terhadap Datuk Seri Najib adalah benar sambil membina minda masa bahawa Datuk Seri Najib sudah bersalah. Sambil itu, kuncu Dr. Mahathir dengan gelojoh telah pergi ke negara China untuk membatalkan perjanjian ECRL dan kemudiannya apabila takut disaman, menukar intipati perjanjian. Apapun yang jelas adalah kerajaan Dr. Mahathir tidak melepas peluang dalam membentuk persepsi kesalahan yang sudah ada. Jadi pada kes, contohnya kes macam Tan Sri Syarif Samad yang hari ini telah pun dibebaskan oleh mahkamah, diadakan perbicaraan dalam kerajaan yang secara gopoh gapah. Begitu juga kes Datuk Seri Najib, di mana hakim yang sebenarnya, iaitu Datuk Sophian, sebelum digantikan oleh Hakim Nazlan, telah menemplak Tommy Thomas. Kenapa dakwa dulu, baru hendak menyiasat kemudian? Saya, ini dilafazkan oleh ketika hakim bertanya sama ada pihak pendakwa sudah siasat ataupun belum. Wang yang dikatakan dalam bank Swiss. Tommy menjawab, belum lagi. Lalu hakim menemplak, kamu dakwa dulu baru hendak siasat. Itu hakim yang awal
sebelum Hakim Nazlan, saudara. Jadi contoh-contoh ini jelas memperlihatkan kegelojohan. Tapi dalam keadaan hari ini, tak tahulah bagaimana pula kerajaan pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita rakyat mahu melihat sejauh mana beliau betul-betul tegas untuk melaksanakan hukum. Undang-undang hukum, bukannya undang-undang rimba. Dan saya juga mendapati hari ini, Datuk Seri Najib, selaku mantan Perdana Menteri, telah pun bertindak memfailkan petition. Iaitu petition kumpulan kerja penahanan arbitri di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNWGAD, di Geneva selepas beliau yakin bahawa hukuman terhadap dirinya dilakukan secara tergesa-gesa dan tiada pengadilan. Sri Najib dalam petisi itu telah memohon pembebasan atau pembicaraan semula selepas beliau mendakwa wujudnya kecacatan dalam penghakiman pada peringkat Mahkamah Persekutuan hari ini, saudara. Jadi dalam satu sidang media tergempar yang diadakan petang tadi, peguam utama Datuk Seri Najib, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, telah pun mendedahkan petisi itu telah dihantar dalam tempoh lebih kurang daripada 72 jam sebelum ianya didedahkan kepada umum. Dan beliau menggunakan alternatif ini bagi dirinya untuk mendapatkan pengadilan dalam proses kehakiman negara ini. Beliau meminta panel terdiri daripada 5 pakar keadilan antarabangsa memutuskan penolakan rayuan oleh Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos adalah tidak adil dan cacat serta melanggar hak asasi manusia, hak selain pelanggaran perlembagaan persekutuan. Prosiding Mahkamah Persekutuan telah gagal memberi peluang munasabah, katanya, untuk menghujahkan kesnya dan menafikan peguamnya masa yang mencukupi untuk membuat persediaan yang sewajarnya. Sebaliknya, mahkamah menolak serta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap beliau. Dalam kenyataan, Tan Sri Syafiee, dia kata, kita langsung tidak boleh nafikan bahawa secara dasarnya Datuk Seri Najib telah dihantar ke penjara tanpa peluang membela diri di Mahkamah Persekutuan. Pada proses rayuan itu, barisan peguam telah diberikan masa secukupnya untuk membawa berpuluh-puluh ribu muka surat kertas rayuan untuk menyelesaikan 94 alasan rayuan yang difailkan oleh peguamnya. Jadi menurut Tan Sri Muhammad Syafiee, kemungkinan besar UNWGAD, peringkat antarabangsa, akan mendengar rayuan itu terdiri daripada 5 hakim hak asasi manusia yang memang terkenal dalam waktu yang terdekat, saudara. Jadi untuk makluman saudara, 23 Ogos lalu, Mahkamah Rayuan telah pun menolak rayuan Datuk Seri Najib untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC bernilai 42 juta ringgit. Saat ini, saudara, Datuk Seri Najib masih lagi sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Itu keadaannya, saudara. Kita tak boleh nak kata apa. Kita biarkanlah soalan ini mahkamah menentukan. Kita banyak proses mahkamah undang-undang ni, bukan mudah, saudara. Sebab itu saya katakan tidak mungkin Datuk Seri Najib akan membuat permohonan rayuan rayuan supaya diampunkan atau pembiasaan daripada istana. Belum. Proses mahkamah perlu dilakukan dulu. Dan saya rasa ini proses. Rasanya kalau dah dicabar sampai peringkat antarabangsa, ini perlu diberi perhatian, saudara. Begitu juga hari ini, saudara, Hakim Datuk Muhammad Jalil Husin, beliau telah membuat keputusan mengikut peruntukan di bawah Seksyen 254 dalam kurungan 3 Kanun Tata Cara Jenayah selepas mendengar permohonan pihak pendakwaan dan pembelaan berhubung dengan bekas pengurusi Felda Tan Sri Syaril Samad. Jadi Tan Sri Samad ataupun ramai orang kenal sebagai Tok Uban didakwa kerana tidak mengisytiharkan cukai pendapatan. Tetapi LHDN sendiri mengatakan tiada cukai yang layak dikenakan kerana ia adalah hanya pembayaran balik. Ya, saudara? Jadi dalam keadaan begini, akhirnya hari ini Tan Sri Syaril Samad dibebaskan. Itulah keadaan mahkamah kita hari ini, saudara. Baik, saudara. Itu hubung undang-undang. Saya kena beri penjelasan. Saya dipahamkan. Ini keadaannya, kita masuk bab politik pula, saudara. Ini seronoknya. Bahawa Dewan Undangan Negeri Sembilan kabarnya akan dibubarkan pada bulan Mei ataupun Jun depan bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Demikian menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Saya kena ingat, kita masih belum melaksanakan 6 negeri untuk melakukan pilihan raya negeri, iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang,
Kelantan, Terengganu dan Kedah. 6 negeri ini dikabarkan menurut Saudara Datuk Aminuddin, ketika ini fokus kerajaan adalah untuk memberi ruang kepada proses pemulihan ekonomi. Sebab itu dilewatkan sedikit dan mungkin diadakan dalam bulan Mei ataupun Jun. Jadi katanya kita gunakanlah tahun ini dengan baik untuk pastikan negeri mendapat ditadbir sebaik mungkin. Kerana dalam keadaan sekarang, politiknya juga agak dinamik dan tidak merunsingkan sangat. Beliau sebagai ahli Parlimen Port Dickson, itu hari pilihan raya lepas, beliau menang kursi Parlimen Port Dickson. Menurutnya, meskipun dinamik politik negara dalam keadaan dilihat agak stabil, namun fokus kepada isu-isu tidak perlu diberi keutamaan kerana keharmonian masyarakat lebih utama. Jadi untuk itu, pilihan raya negeri di 6 buah negeri itu akan diadakan antara bulan Mei atau Jun sejajar dengan permusyarahan di kalangan menteri-menteri besar dan ketua menteri. Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi tak adalah lagi orang ni buat sini satu, kemudian ada lagi pilihan raya. Takkanlah nak buat 3-4 kali, saudara. Sepatutnya buat sekali. Dah dibuat, ditangguh-tangguhkan. Okey, kita terima ajalah, saudara. Dalam keadaan begitu, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia menzahirkan keyakinannya untuk katanya Perikatan Nasional mampu untuk menawan Selangor selepas dia mengadakan jalinan pakatan baru. Sekarang ni macam-macam pakatan ada, saudara. Saya cakap lebih nanti orang marah kat saya. Tapi ini kenyataan dia sendiri. Iaitu sebagai Ketua Pembangkang, beliau Datuk Seri Hamzah tidak menolak prospek Perikatan Nasional untuk kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru. Gabungan itu tidak juga menolak kerjasama dengan Barisan Nasional, walaupun Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Zaid Hamidi menolak Perikatan Nasional. Jadi artinya ada usaha. Ada usaha bahawa pihak mereka mahu menjalin dengan Parti Barisan Nasional, dan sebab itu saya katakan ada usaha, ada langkah-langkah tertentu untuk menumbangkan Datuk Seri Zaid Hamidi. Itu saya kata bila berdasarkan ini kenyataan Datuk Seri Hamzah. Itu jelas, saudara. Kalau saya cakap lebih nanti ada orang marah. Saya tak tunjuk sesiapa. Ya. Bagaimanapun, apabila wartawan bertanya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi berhubung dengan dakwaan kononnya ada gerakan politik yang dinamakan sebagai langkah London, langkah Jakarta dan sebagainya. Menurut Dr. Zahid, dia kata itu cuma kabar angin dan beliau tidak mau melayan. Betul, sebagai pemimpin tak sepatutnya melayan cakap-cakap ataupun kabar angin. Kalau mungkin benda itu benar pun, benda itu perlu dibuktikan. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu kepada pemimpin, janganlah kelang kabut, janganlah terasa. Sebab ini dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid, dia kata dia dengar, bukan tak dengar. Memang beliau mendengar adanya kabar angin, tetapi dia kata dia tak membuat keputusan berdasarkan kepada kabar angin. Pemimpin tidak boleh membuat sebarang keputusan berdasarkan pada kabar angin. Soal pemimpin pembangkang nak buat keputusan, itu terpulang mereka. Macam mana kata Hamzah. Dia kata bahawa dia yakin pilihan raya nanti dia boleh menawan semula Selangor, Negeri Sembilan, katanya Terengganu, Kelantan dan Kedah itu kekal. Kerana dia ada membuat kononnya, saudara, ada persekongkolan. Apakah dengan pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional, kita tak tahu. Tapi dia mengatakan begitu. Sebab itu saya lihat, saya tengok juga ada kenyataan sahabat saya, mantan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Dia kata dia, bila orang bertanya dengan dia langkah London, langkah London, dia kata saya tak ada di London. Jadi saya sekarang ni katanya adalah langkah keluarga di Dubai. Kerana dia kata dalam musim percurian dulu, beliau berada di Dubai, bukan di London. Kalau di London, dia kata tentulah kami dan keluarga kami beku kesejukan. Sebab saat ini London tengah musim sejuk. Alhamdulillah katanya, selesai bercuti bersama keluarga di UAE, di Dubai, selepas 3 tahun tidak sempat bercuti kerana urusan kerja. Jadi katanya lapanglah kepala sikit. Tidak serabut dengan masalah politik dan lain-lain. Tambah-tambah pula katanya ada pula cucu yang menjadi penghibur. Itu daripada kenyataan dalam sumber Facebook Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri. Ini keadaan saya. Jadi pemimpin jangan kelang kabut. Bila kita kata ada begini, ada begitu semua, jangan kelang kabut. Relax dulu. Saya begitu yang saya katakan, saya tak menuduh sesiapa pun. Kita dengar
Macam apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, dia tidak melayan dengan khabar angin. Itu hanya sekadar khabar angin katanya. Itu saudara. Baik saudara. Ini pun sama ada nak dikatakan khabar angin ataupun tidak, saya tak tahu. Tapi angin daripada negeri di bawah Bayu, daripada Sabah, saya mendapat perkabaran bahawa Presiden warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal katanya dijangka bakal menggantikan Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah. Artinya bakal ada pergolakan politik di Sabah. Sebab ada jemputan di kalangan warga media di Sabah yang katanya mahu diadakan petang tadi. Bahawa Datuk Seri Apdal dijangka untuk membuat pengumuman berhubung kedudukan politik di Sabah. Kalau gitu gayanya, maka sekarang ini Sabah bergolak kembali. Itu keadaan saya. Bagaimanapun, terdapat lebih kurang 7 orang, tak silap saya, ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan di Sabah. Yang membuat kenyataan bahawa mereka memandang serius dengan perkembangan politik di Sabah. Dan mereka telah pun mengadakan perbincangan sama mereka. Itu seramai 7 orang. Dan memaklumkan saat ini masih belum memberikan akuan bersumpah ataupun SD untuk menyokong mana-mana pihak selepas tahun 2020. Pilihan raya diadakan sebelum tahun 2020, saudara. Sekarang selepas tahun 2020 belum ada lagi katanya. Kami juga ingin menyatakan pendirian dan keputusan secara en blok untuk memastikan kestabilan politik Sabah dibina agar takbir urus pembangunan dan perkhidmatan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar. Jadi mereka juga tidak begitu mahu mengadakan satu suasana yang tidak menentu dari Sabah. Antara ahli-ahli Dewan Negeri yang menyatakan pendirian mereka iaitu Yang Berhormat Datuk Krishna Liu, itu adun api-api. Yang Berhormat Datuk Fung Min Pun, adun Tanjung Papat. Yang Berhormat Datuk Iwon Benedict, adun kedamaian. Yang Berhormat Pung Jin Zi, adun Luyang. Yang Berhormat Jenny Lasimbang, adun Kepayan. Yang Berhormat Tan Li Fat, adun Likas. Dan Yang Berhormat Pito Galim, itu adun Inanam. Jadi sementara itu sepatutnya sidang media yang sepatutnya dihadiri oleh Datuk Seri Shafie Apdal yang direncanakan diadakan pada jam 5 petang tadi, 4.30 tadi, bertempat di Magellan Sutra Harbour. Tapi akhirnya tak jadi. Tapi tak diberitahu kenapa tak jadi. Apakah kerana 7 orang tadi buat kenyataan ke? Kerana sekarang ini saudara, sejak beberapa hari saya tak mau mengulas. Tapi bila saya dah tengok keadaannya dah mula rancak kedudukan politik di Sabah, maka saya perlu melontarkan gambaran suasana. Di Sabah hari ini memang sedang dalam keadaan yang belum menentu lagi. Kerana pimpinan Parti Warisan Datuk Seri Shafie Apdal, saudara, dia betul-betul yakin telah mendapat sokongan untuk mengambil alih kerajaan di Sabah. Saudara, kerajaan negeri yang terajui Haji G kini sebenarnya mempunyai 53 kerusi daripada 79. Termasuk ada 6 orang adun yang dilantik. Jadi kalau 6 orang, mana ada 71 ahli Dewan Negeri di Sabah itu yang terpilih dan 6 orang dilantik. Jadi kerusi berkenaan 29 datang daripada JRS di Sabah dan 17 daripada Barisan Nasional. Manakala sokongan lain adalah daripada Parti Mesra Kerajaan, iaitu Parti Kesejahteraan Demokrat Masyarakat, PKDM. 3 kursi. PAS ada 1 di Sabah, saudara. Parti Harapan Rakyat Sabah ada 1. Parti Bangsa Malaysia 1. Dan Bebas 1. Sementara itu, pembangkang di Sabah memiliki 26 kursi. 19 daripadanya datang daripada Warisan dan 7 daripada Pakatan Harapan. Jadi sebenarnya dia ada 29. Kalau benar berlaku peralihan, kalau UMNO, Barisan Nasional menyokong pula Datuk Shafie Apdal dengan 29 campur 17, retinya 29 17 ada 46. Kalau 46 tumbang saudara. Kerana kursi Dewan Negeri di Sabah ada 79. Itu keadaan. Jadi bagaimanapun sama-samalah kita tunggu perkembangannya dari masa ke semasa kedudukan politik di Sabah. Saya harus memberi pencerahan saudara
Sebab saya katakan ini pencerahan untuk memberi maklumat, informasi apa yang berlaku di Sabah. Dalam pada itu, kembali pada negara kita ini sendiri, saudara, Ketua Perangan UMNO. Saat ini, saudara, saya nak bagi tahu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sedang pun mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO di PWTC di tingkat 39. Perkembangan kita tak dapat tahu lagi, kita kena tunggu. Saya ingat dalam pukul 11, 11.30 nanti adalah pengumuman yang akan dibuat oleh Setiausaha Agung Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Jadi saya rasa saya akan ulas apa saja keputusan yang dilakukan oleh Majlis Kerja Tinggi UMNO malam ini. Cuma tadi saya berkesempatan dapat jugalah jumpa dengan Presiden UMNO. Pertama ucapkan syabas, tapi ramai. Memang ramai, saudara. Memang ramai sekarang ni. Macam saya katakan tadi, macam dulu pun saya katakan, dah ada gula, maka banyaklah semut-semut. Semut merah, semut gatal, semut hitam, semut putih, semut mayat pun ada, saudara. Masing-masing. Cuma saya dapat jumpa dengan kawan saya beritahu mereka, sekarang ini bukan musim lagi, bukan masanya, atau tiada lagi budaya untuk ulu kertas, ulu permohonan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menandatangani apa-apa recommendation untuk sesuatu projek ataupun untuk mendapatkan sesuatu daripada kerajaan. Kerana kerajaan hari ini, sebagaimana nyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak mahu lagi melihat budaya mengkayakan kroni itu dilakukan. Dan kena ingat, saya dalam keadaan ini, bajet pun boleh dibentangkan. Saya jumpa ada 5-6 orang kawan-kawan saya kata tak payah bawa kertas lah. Tak payahlah bawa borang. Pertama sekali, tidak mungkin Yang Amat Berhormat Presiden akan menandatangani. Belum masanya. Bajet, tunggu bajet lah. Duit bukan ada sangat lagi sekarang ni, saudara. Tapi mereka degil. Entahlah, saya tak ambil kisah benda begitu. Tapi saya mengatakan, budaya itu sudah tak ada. Rakyat juga akan jadi marah. Kalau budaya mengkayakan kroni, adanya korupsi dan sebagainya, itu janji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengharapkan teman-teman harus faham. Dan kedudukan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, dia bos. Tapi di pejabat kerajaan hari ini, dia orang nombor 2. Dia bukan orang nombor 1. Orang nombor 1 datang daripada Parti Keadilan. Dalam keadaan sekarang begini, saudara, kita harus berhati-hatilah. Kalau anda betul menyayangi beliau sebagai Presiden anda, saudara, maka sepatutnya jangan menyusahkan beliau. Saya tadi sempat salam, saya ucapkan tahniah, Datuk Seri, teruslah sebab hari ini mesyuarat Biro Politik. Adalah keputusan-keputusan tertentu yang akan diputuskan. Apa keputusannya? Wallahualam bisawab. Tapi saya nampak keceriaan sudah punya terpancar. Mungkin ada sesuatu yang akan disentuh pada mesyuarat Majlis Tinggi malam ini. UMNO begitulah cara saudara. Mula-mula Biro Disiplin, buat dia punya laporan, hantar pada Biro Politik. Biro Politik ini terdiri daripada ketua-ketua perhubungan negeri-negeri. Dan 5 top 5. Nak naik Presiden, ketua-ketua sayap, iaitu ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, Presiden dan Timbalan Presiden Setiausaha Agung. Inilah anggota yang dalam Biro Politik. Mereka akan membuat sesuatu keputusan politik berdasarkan kepada laporan daripada ketua-ketua perhubungan, serta kalau ada laporan daripada pengaduan, Biro Disiplin. Kalau ada, daripada itu, maka diangkat ke Majlis Tinggi, barulah keputusan akan dibuat. Terima kasih Saudara Khairul Azman yang mengingatkan teman-teman agar jaga peradaban kita. Saya pun akan berusaha sedaya mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar ataupun bahasa-bahasa yang kasar, saudara. Dan berbalik pada UMNO, tempohnya 6 hari lagi, UMNO akan mengadakan perhimpunan. Sebab itu saya katakan sekarang ini bahawa musim untuk lobby-melobi sudah pun berlaku walaupun belum ada pemilihan. Perhimpunan Agung yang akan diadakan bermula pada 11, 12, 13 dan 14 adalah kerana tertangguh kesan daripada penangguhan. Kita mengadakan pilihan raya. Selepas pilihan raya, maka Perhimpunan Agung PAU, Perhimpunan Agung UMNO bagi tahun 2022. Selepas itu, dalam tempoh 5 bulan. Banyak orang bertanya dengan saya, apakah dalam tempoh 5 bulan selepas pilihan raya umum? Saya kata,
seharusnya mesti diambil kira selepas pilihan raya negeri. Kalau pilihan raya negeri diadakan bulan Mei misalnya, ya, Mei atau Jun. Artinya Jun, Julai, Ogos, September, Oktober dan November barulah boleh diadakan pemilihan parti. Kerana tak boleh dianggap pilihan raya umum parlimen saja itu sebagai pilihan raya umum. Pilihan raya umum mesti mencakupi semua. Pilihan raya Dewan Negeri dan parlimen. Ada teman-teman bertanya dengan saya dekat pejabat tadi, saya kata cuba fikir betul-betul. Kalau berdasarkan hanya kepada pilihan raya parlimen, tak mungkin. Kerana pilihan raya negeri belum diadakan. Waktu UMNO membuat perubahan, membuat pindaan perlembagaan selepas 6 bulan. Pemilihan parti hendaklah diadakan dalam tempoh selepas 6 bulan setelah selesai pilihan raya umum diadakan. Pilihan raya umum termasuklah pilihan raya negeri-negeri. Kerana 6 negeri itu dia termasuk dalam pilihan raya umum. Tak boleh kita katakan itu hanya pilihan raya parlimen. Ini keadaan saudara, saya jangan kelang kabut ya saudara. Sebab sekarang ini saya dah tengok, saya dengar macam-macam lah. Di ibu pejabat, ada orang kata orang ni nak jadi bertanding, orang ni nak bertanding, orang ni tukar, orang ni tukar. Saya kata dalam keadaan sekarang, yang wajib ditukar bukan pimpinan di ibu pejabat UMNO. Yang sewajibnya ditukar adalah pimpinan ketua-ketua bahagian. Sebagai warga UMNO, kena ingat bahawa kesilapan besar yang dilakukan datang kepada ketua-ketua bahagian. Sebab mereka tidak terpilih sebagai calon melakukan sabotaj. Saya tak kata semua sebab ada juga ketua bahagian yang bertanding. Mana ketua bahagian yang dulu bertanding, kali ini tidak dipilih bertanding, ada setengahnya melakukan sabotaj. Orang ini yang perlu ditukarkan kerana kesetiaan mereka tidak pada parti. Saya nak jelaskan sekali lagi saudara, supaya anda faham. Apa yang berlaku pilihan raya dulu tak boleh disalahkan pada Presiden. Presiden sudah pun menyantuni kehendak citarasa ahli akar umbi. Malahan rakyat mahu melihat calon-calon UMNO yang baru. Jangan lupa saudara, calon-calon UMNO yang bertanding dalam pilihan raya lepas muka-muka baru. Tak ada lagi muka-muka comot. Saya tak silap, saya sebulan lamanya. Saban malam saya mengingatkan Presiden. Warga akar umbi, rakyat hendakkan supaya adanya calon-calon muka baru. Tak hendak lagi pimpinan yang comot-comot, yang penuh dengan korupsi dan sebagainya. Rakyat dah menyampah dengan mereka. Datuk Seri Presiden menyantuni. Ikut kehendak akar umbi, kehendak bahagian, kehendak perhubungan negeri. Saudara, bila dia letakkan calon, kerana orang yang biasa bertanding tak dapat dia calon, dia lakukan sabotaj. Macam-macam cara lah sabotaj saudara. Tapi tidak boleh diletakkan semua kesalahan segitu. Tapi banyak faktor. Sebab itu saya mengatakan, kalau alasan kekalahan ini kerana Datuk Seri Zahid Hamidi, saya rasa kita tidak bersikap adil pada beliau. Sebab dia melaksanakan apa yang diminta. Bila laksanakan apa diminta, dia disalahkan. Ini bagi saya, kalau bahasa-bahasa dulu-dululah, weh, got road brother. Ini kalau teman-teman tabakor rasanya brother. Sebab dia ikut. Saya hendak supaya calon-calon muka baru. Kalau boleh calon muka muda. Berapa ramai? 80% muka baru. Dan daripada 80% itu berapa yang menang? Kalau ini ada dilakukan oleh sabotaj di kalangan pimpinan perangkat bahagian, mereka harus dipersalahkan. Jadi dalam pemilihan kali ini, semalam saya dah bagi tahu. Besar kemungkinan dendam sudah ada di kalangan pimpinan pemuda. Dia kata kali ini dia akan langgar lah. Dia akan mentading jawatan sama ada ketua bahagian ataupun pimpinan di peringkat bahagian, naib ketua bahagian ataupun timbalan ketua bahagian. Kalau naib kena cabar oleh ketua pemuda, dia akan pergi ke jawatan timbalan ketua bahagian. Jawatan timbalan ketua bahagian dicabar, dia akan pergi ke jawatan ketua bahagian. Maka ini akan berlaku di beberapa bahagian. Saya perlu jelaskan benda ini. Jangan salahkan mereka sebab sejumlah 70% ketua-ketua pergerakan pemuda sudah habis tempoh. Nak pergi ke mana? Takkan nak suruh turun bersara. Sepatutnya yang harus dibesarakan ketua-ketua bahagian. Yang dah tua bangka tu saudara. Nak cakap lebih tak adalah saya. Sebab itu saya katakan sekarang ni cabar-mencabar. Mesti presiden dan sebagainya. Dan saya nak mengingatkan sekali lagi lah saudara. Saya runsing.
bila mendengar kenyataan daripada Setiausaha Agung Parti Perikatan Nasional, Hamzah. Sebab dia kata dia yakin boleh menang, bahawa adanya persekongkolan. Saya khawatir bahawa usaha gerakan sedang dilakukan juga untuk menyingkirkan Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Jika ini berlaku, saudara, saya cakap terus terang, saya fikir baik-baik. Jika ini berlaku, maka siapa saja yang akan mengambil alih jawatan sebagai Presiden UMNO, dia mempunyai kebebasan kerana dia jadi pengerusi Barisan Nasional. Bila dia jadi pengerusi Barisan Nasional, dia, saya yakin, sebab kalau dia mirip kepada Kumpulan Perikatan Nasional, dia akan membawa 30 ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional ini tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan akan berlaku penarikan. Ini yang saya katakan langkah Sheraton 2.0. Saudara, ini jangan saudara pandang enteng. Kerana kalau tarik sokongan kalau orang lain jadi Presiden UMNO, bila dia jadi pengurusi Barisan Nasional, seandainya dia tarik sokongan, dia kata macam mana kedudukan Zaid Hamidi. Sebab dia sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia kena akur. Sebab dia juga menandatangani perjanjian sebagai calon akan akur pada kehendak ataupun keputusan pengerusi Barisan Nasional. Ini yang 10 orang itu hari itu yang tak jadi, yang terpaksa tarik balik sokongan kepada Perikatan Nasional. Maka semua jadikan 30 menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka terikat pada perjanjian. Kalau orang lain jadi Presiden UMNO, dia jadi pengurusi Barisan Nasional, dia akan menggunakan kuasa dia menarik sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Kalau ini berlaku, sekarang 148. 30 tinggal 118. Paling minima Datuk Seri Anwar Ibrahim kena ada sekurang-kurangnya 112. Kalaulah daripada 118 ini ada berlaku scheme of thing. Jangan lupa saudara, di sebelah sana dia pakar dalam scheme of thing. Beli-membeli, unjur-mengunjur, tawar-menawar. Akan berlaku penawaran scheme of thing. Apakah boleh diyakini 10 orang yang ada sekarang ni, yang bukan daripada UMNO Barisan Nasional? Sedangkan dalam UMNO Barisan Nasional pun kita boleh letak keraguan. Cuma mereka terperangkap ataupun mereka tidak boleh membuat keputusan kerana adanya perjanjian. Kalau tanpa adanya perjanjian atau yang ditandatangani, okey, mereka itu hari dah keluar. Pun dah 10 orang dah sokong dah. Tapi kerana mereka terikat kepada perjanjian, mereka tak boleh buat keputusan. Yang boleh buat keputusan Presiden UMNO. Getinya 10 orang tu terpaksa patah balik. Sedangkan dalam UMNO pun, dalam Barisan Nasional pun, mereka boleh buat keputusan, apatah lagi 10 orang yang lain. Di sini yang saya katakan, kalau ini berlaku adalah suatu benda yang agak malang. Sebab Kerajaan Perpaduan sedang berusaha. Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berusaha untuk memperbaiki ekonomi, untuk melaksanakan kembali sistem keadilan. Dalam keadaan begini, beliau memerlukan kestabilan politik. Saya lihat sendiri, pemimpin dari luar dah mula letak kepercayaan dah. Ada gerakan sekarang ni, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini didukung oleh pemimpin luar untuk membantu negara kita ini maju ke hadapan. Tapi asalkan negara kita ada kestabilan politik. Tapi kalau tak ada kestabilan politik, macam mana mereka nak menyokong? Bagaimana pelabur-pelabur luar nak masuk? Ini gambarannya saudara. Sebab itu kadang-kadang saya meluat bila tengok keadaan pemimpin-pemimpin di sebelah sana. Lain matlamatnya tak ada. Sepatutnya mereka menyokong usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukanlah secara orang kata nak menyokong babi buta. Tidak. Kerajaan dah wujud. Saya berpegang pada prinsip asas demokrasi. Demokrasinya Pakatan Harapan mengatasi semua parti-parti lain. Saya lebih banyak daripada Perikatan Nasional, lebih banyak daripada Barisan Nasional. Sewajarnya lah Pakatan Harapan mendominasikan untuk mewujudkan jawatan Perdana Menteri di anjung kuasa Seri Perdana. Tetapi, kalau nak berasaskan kepartian pula, kita kena terima hakikat saudara. Jangan kita menolak hakikat bahawa PAS juga adalah merupakan antara parti individu yang mengatasi parti-parti lain. Malahan PAS lebih banyak, tak silap saya, daripada parti DAP. Kalau tak silap saya lah, saya pun tak ada figura-figura itu. Tapi kalau tak silap saya, PAS rasanya dapat 45-46. DAP ada 41. Jadi di kalangan parti-parti, PAS. Kedua, DAP.
Ketiga, ini keadilan. Keempat, parti UMNO. UMNO persis, kita cuma ada 26. Sebab itu saya mengatakan, warga UMNO, jangan tunjuk lagak lah. Saya juga kadang-kadang saya geram juga. Tengok kadang-kadang pimpinan peringkat akar umbi, peringkat ketua bahagian lah, bukan cawangan. Kadang-kadang macam tak sedar diri. Kerana mereka ketua bahagian, nak demand itu, nak minta itu, nak minta ini. Zaman dah berubah. Dulu boleh. Sebab UMNO dominan sebagai parti yang mentadbir anjung kuasa di Seri Perdana. Sekarang bukan. Jadi sedar dirilah kita sekadar penumpang. Buat perangai sebagai penumpang. Bukan tak boleh nak berniaga. Berniagalah. Carilah usaha yang lain. Tak ada masalah. Tapi nak dapat macam dulu. Sehingga orang benci, orang meluat tengok perangai kita. Sebab masalah kita sendiri. Akhirnya kita ditolak oleh rakyat. Bila rakyat dah tolak macam-macam alasan. Bagi saya antara alasannya berlakunya sabotaj. Sabotaj ini berlaku kerana perasaan pentingkan diri sendiri. Saya cakap terus terang saya. Kalau mereka benar-benar berjiwa besar sebagai ketua bahagian, dia dah jadi wakil rakyat dah. Dia dah merasa nikmatnya menjadi sebagai wakil rakyat. Bila sampai waktunya, Presiden, ahli tingkat 38 memilih calon-calon muda untuk dipertandingkan dalam pertandingan pelari. Mereka kena sokong. Berbuih mulut saya bercakap. Minta supaya pimpinan menyokong. Sebab yang muda pasti akan menyaingi yang tua. Dan andainya yang tua mengasihi yang muda, maka yang muda akan menghormati yang tua. Tapi tidak berlaku dalam pilihan yang lepas. Mereka yang jadi ketua bahagian tak dapat jawatan. Tutup bilik gerakan, tutup pejabat, ibu pejabat, dan PDM ditutup. Akhirnya apa jadi? Kita juga yang rugi. Bila dalam keadaan begini, sekarang tegih-tegih nak jumpa dengan Presiden. Nak minta bantuan itu, nak minta sokongan itu. Saya kata tidak ada tempat. Waktu itu saya sempat berbisik dengan Datuk Seri Presiden tadi. Saya kata tengok-tengoklah peringkat ketua bahagian yang dulu nak tunjuk handal. Kalau aku tak dapat jadi wakil rakyat, semua orang tak boleh dapat. Ini perangai apa? Ini sikap apa? Ini yang saya katakan sifatnya meletakkan kepentingan diri. Kalau dia meletakkan kepentingan, saudara Mimi Mamat, Anwar Sembang pun gagap dah sekarang. Tak, saudara. Bukan dia gagap, saudara. Sebab dia memikir. Dulu dia bercakap macam saya bercakap ni. Sebagai pembangkang, tak ada masalah. Lontar saja perbualannya. Tapi sekarang dia perlu berhati-hati. Sebab kenyataan satu patah perkataan pun akan dipetik oleh media. Bila media memetik, akan terpancar seluruh dunia. Dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini, sebagai Presiden ataupun sebagai Perdana Menteri, dia harus lebih berhati-hati. Bukan dia gagap, saudara. Memanglah tak cantik lah sekarang. Dulu memang sedap lah. Saudara, cerita maki orang, siapa tak sedap dengar? Cerita memberi kritikan, siapa tak seronok dengar? Memang seronok, saudara. Kita harus merapatkan satu gerakan reformasi, kita merubah segala-galanya demi rakyat. Sedap, saudara. Tapi takkan kita nak dengar ucapan sebegitu daripada seorang Perdana Menteri. Saudara Mimi Muhammad, dulu lancar. Memanglah, dulu bercakap apa saja. Boleh lancar bicaranya, tak ada masalah. Kerana dia waktu itu sebagai pembangkang. Sebab pembangkang cakap apa saja. Geramnya aku terajak. Boleh. Tapi sekarang tak boleh. Sebab kamera, di mana-mana dia pergi, saya lihatlah. Pertama-tama sekali, media meneropong. Silap saja. Takkanlah kita besok keluar daripada news of the world ataupun dekat BBC London. Malaysian Prime Minister urge the people to fight. Mana boleh, tak boleh sekarang. Saudara brother TikTok dia kata sekarang merangkak. Tak merangkak. Saya tidak yakin begitu. Dia harus lebih berhati-hati. Saudara Anis Hamidi, Anwar gagap, media lagi tu. Saya tak maulah, tak payahlah kita nak bergaduh. Sebab comparison atau membanding, tak payah. Kita hari ini, kita sokonglah pimpinan yang ada dalam lestari untuk memastikan negara kita. Saya khawatir, saudara. Secara terus terang, saya nyatakan pada anda. Saya amat khawatir seandainya kebejatan politik ini masih berterusan. Masih ada lagi pelbagai langkah itu, langkah ini. Saya mengharapkan setiap langkah itu biar terkangkang. Langkah sana tak kena, langkah ini tak kena, maka akhirnya langkah parit. Bila langkah parit tak jadi, terkangkang masuk parit. Tergolek dok. Itu yang saya harapkan.
Kerana apa saudara? Lain tak ada. Matlamatnya langkah ini untuk cari jawatan. Untuk kepentingan diri mereka. Bukan untuk rakyat. Hari ini dah rakyat dah buat keputusan. Pilihan raya dah selesai untuk parlimen. Dan kita akan menghadapi pilihan raya negeri. Selesai semua nanti, kita harus melangkah ke hadapan. Bukan melangkah parit. Tak payah. Kita melangkah ke hadapan membawa satu perubahan. Kita memerlukan perubahan demi lesari untuk rakyat. Bagi saya letakkan kepentingannya. Kerana malam besok saya akan membuat ulasan apa yang berlaku di Majlis Tinggi malam ini. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.